Okey, kita sambung tajuk tema Mekanik Newton bab 1 daya dan gerakan 2. Okey, kita sambung lagi daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Di sini cikgu dah senaraikan beberapa objek, komputer riba, trailer, bag dan roket. Kita boleh tengok satu. Komputer riba di atas meja. Okey, bagaimana laptop ini kekal pegun ya? Okey. So, yang pertama, bagaimana dia boleh kekal pegun? Pertama, ada daya yang bertindak. Okey. Daya yang bertindak ini adalah daripada permukaan laptop sentuhan dengan permukaan meja. Okey. Disimbolkan dia sebagai R, iaitu tidak balas normal. Yang kedua adalah daya yang bertindak balas ke bawah, iaitu daripada berat laptop. Okey, kita simbol dia sebagai W. W tu mewakili weight lah kalau bahasa Inggeris. Okey, mouse pula macam mana? Okey, mouse pula yang ke atas adalah R, tindak balas normal daripada meja. Dan yang ke bawah adalah berat, itu W. Okey, cikgu ada tunjuk kat sini. R ialah tindak balas normal dari meja, W adalah berat objek. Okey, so jadi laptop ini akan kekal pegun lah, sebab daya R dengan daya W ni menyebabkan dia pegun, nilai dia sama. Okey, seterusnya kita cuba tengok pula kalau daya paduan pada objek trailer. Okay, contoh trailer ni tidak bergerak. Bagaimana dengan trailer ini pula? Apakah daya yang ada pada trailer tersebut? Okay, kita tengok dulu. Trailer mempunyai 3 bahagian tayar ni yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Okay. Jadi, tayar yang bersentuhan dengan permukaan jalan ni ada daya yang tidak balas normal, R, daripada permukaan jalan yang bersentuh dengan tayar. Dan juga ada W, iaitu berat daripada trailer ni, bahagian kontainer. Okey, bahagian belakang pun ada R dan W. Maksudnya, R yang depan ni untuk berat di bahagian hadapan kontainer. Belakang ni tayar ni menampung untuk berat di bahagian belakang lah. Okey, bagaimana pula tengah ni? Okey, dekat tengah ni ada satu daya tarikan, dilabelkannya sebagai T. Okey, sebab bahagian pemandu ni dia nak tarik bahagian kontainer ni. Okay, dari bahagian belakang pula, antara tayar dengan permukaan jalan, permukaan jalan, dia ada daya geseran. Cikgu label sebagai FR. Okay, so kita simpulkan R ialah tindak balas normal dari jalan raya, W ialah berat objek, T ialah daya tarikan antara bahagian pemandu dengan kontainer, yang ini FR ialah daya geseran dari jalan raya dan tayar trailer. Okay, dekat sebelah sini pun sebenarnya ada R dan juga W untuk bahagian pemandu. Okay, seterusnya kita tengok juga pula pada bag. Okay, contohnya bag ni kita letak di dalam sata yang macam ni dan letak satu penahan. Okay, apakah daya yang bertindak pada beg tersebut? Okay, yang pertama sekali, tentulah ada berat. Berat mesti sentiasa ke bawah. Kita simbol dia sebagai W. Yang ke atas ni adalah daya tindak balas normal daripada satah condong ni. Okay, sebab dia bersentuhan dengan beg, so kita simbolkan dia sebagai R. Okay, lagi satu daya kat mana? Okay, tempat yang bersentuhan dengan beg ni adalah di bahagian penahan ni, purple ni. So, bahagian penahan ni memberi satu daya, kita label sebagai N.
Okey, huruf-huruf ni boleh juga pakai huruf lain, yang penting buat penerangannya betul. Contoh, R tindak balas normal daripada permukaan kosong, W adalah berat pada objek, N ialah tindak balas normal daripada penahan. Okey. Terusnya kita tengok pula pada roket. Daya yang ada pada roket, yang pertama adalah daya ke atas iaitu daya T tujahan daripada enjin roket. Okay, yang kedua adalah yang ke bawah ni adalah berat W, berat daripada roket, dan juga rintangan udara. Cikgu tulis AR rintangan udara. So kat sini penerangannya T sama dengan daya tujahan dari enjin roket, W berat objek, dan AR rintangan udara. Okay, huruf ni cikgu yang buat sendiri. Kalau awak nak buat huruf lain, R ke apa-apa huruf boleh, yang penting penerangannya tu betul. Okey, gerakan linear kita dah pernah belajar sebelum ni. Gerakan linear ada pegun, halaju seragam dan seragam. Kali ni kita nak tengok apa daya yang bertindak pada objek pegun, halaju seragam dan kejutan seragam. Okey, mula-mula kita tengok dulu yang pegun. Yang pertama, okey, contoh ada satu kereta dia sedang parking. Maksudnya kereta tu tidak bergerak, dia ada keadaan pegun. Jadi daya yang bertindak ke atas kereta tersebut, yang pertama adalah R. R adalah tindak balas normal daripada permukaan jalan. Yang kedua adalah W. W mesti sentiasa ke bawah iaitu berat. Okey, seterusnya bila kita nak cikgu pada FBD ni, okay, FBD ni adalah gambar raja jasad bebas. Okay, cikgu short formkan dia kepada FBD daripada bahasa Inggeris Free Body Diagram. Okay, jadi ringkaskan dapat FBD lah. Okay, macam mana kita nak lukis FBD nya? Okay, ini cara cikgu Pada cikgu lebih suka melukis paksi Y dan paksi X. Y dan X. Okay, kemudian step yang kedua, kita buat bulat dekat tengah ni. Bulat ni menunjukkan objek. Contoh kat sini kereta, cikgu anggapkan bulatan ni adalah objek kereta tu lah. Okay, kemudian apa daya yang ada? Okay, yang pertama adalah R ke atas okay, dalam paksi Y. Dan yang kedua adalah W pada paksi Y juga tapi ke bawah. Okay, kita tengok penerangannya. Okey, contoh yang macam ni. Okay, apabila objek pegun, hal laju V sama dengan kosong sebab dia tak bergerak. Kecutan A pun sama dengan kosong. Okay, F sama dengan MA. Kalau ingat lagi, ini formula hukum Newton kedua. F adalah daya paduan, M adalah jisim, A adalah pecutan. Okay, daya paduan kita adalah F sama dengan MA. A kita kosong, jadi automatik daya paduan kita sama dengan kosong. Okay, daya paduan, ingat lagi tak cikgu kata, kalau berlainan arah, dia mesti bertolak lah, salah satu tolak Contoh dekat paksi Y ni, kita tengok kat paksi Y. Okay, kalau kita anggap R ni positif, W ni jadi negatif. So, daya paduan kita R tolak W sama dengan kosong. Jadi, R sama dengan W. Okay, so nilai tindak balas normal adalah sama dengan berat objek. Okay, ini untuk objek yang pegun. Okay, seterusnya kita tengok apabila objek tu bergerak dengan hal laju seragam. Contoh ni kereta bergerak dengan hal laju seragam. Daya yang bertindak, yang pertama di paksi Y mestilah R, tindak balas normal daripada jalan. Yang kedua adalah W. Bila dia bergerak, dia ada yang ke paksi X ni. Yang pertama, dia mestilah ada daya daripada enjin tu, P daya tujah, dan juga ada gaya geseran antara tayar dengan permukaan jalan. Letak FR, daya geseran.
Dalam bentuk FBD untuk mudahkan awak, macam biasa cikgu letak juga paksi X dan paksi Y. Senang nampak. So objek kita buat bulat. Kemudian paksi Y ada R, paksi X ada W. Kita tengok pada paksi Y ada R dan W. W tu ke bawah. Paksi X ada T dan pertentangan arahnya ada FR. Uraiannya apabila objek bergerak dengan hal laju seragam, ada tak pecutan? Pecutannya adalah sifar. So macam biasa, ingat yang tadi sama macam tadi. F sama dengan MA bila A adalah kosong, so maksudnya daya pada kosong. Tapi daripada paksi Y ni kita dapat R tolak W sama dengan kosong, jadi R sama dengan W. Kalau paksi X pula macam mana? Paksi X T pula sama dengan FR. So maksudnya nilai tujahan enjin dengan daya geserannya sama, sebab kereta tu tak memecut, dia bergerak dengan hal laju seragam. Kita tengok yang ketiga, pecutan seragam. So objek ni memecut, kita tu memecut. Sama juga macam tadi, mesti ada R, mesti ada W. Daya tujahan enjin kereta T dan juga daya geseran daripada tayar dengan permukaan jalan. Bila kita lukis FBD nya Y dan X, mula-mula bulatan untuk mewakili objek, kemudian ada R, kemudian ada W. Untuk paksi X pula, tadi hal laju seragam, ini dia memecut. Memecut maksudnya dia laju, dia kena melebihi daripada daya geseran. So kat sini lukislah T, daya tujahannya. Perbezaannya kalau tengok, T ni cikgu panjangkan dia punya anak panah. Arrow ni panjang, FR ni pendek, menunjukkan T ni lebih tinggi, sebab tu dia boleh memecut, dia melawan daya geseran. Kita tengok apabila objek bergerak dengan hal laju yang berubah, pecutan A tidak sama dengan kosong. So sama dengan hukum Newton kedua, F sama dengan MA. Bila A ada nilai, kita tengok arah pecutan A ke kanan, maksudnya kereta tadi bergerak ke kanan pada paksi X. Jadi arah daya paduan juga mesti sama dengan arah pecutan di paksi X. So daripada sini kita dapat tahu T ni mesti lebih besar daripada FR ni. T lebih besar daripada FR. So daya paduan sama dengan T tolak FR. Besar tolak yang kecil ni.